Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha, anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Allah Al-Aziz, Al-Karim, Al-Wahhab, Al-Hadi, kita dapat bertemu lagi dalam majlis ta'lim kita ini ikhwan. Kita sedang mengadakan majlis ta'lim untuk mendapatkan karunia-karunia daripada sisi Allah Jalla wa'ala. Allah Ta'ala itu Dzul Fadlil Azim, mempunyai karunianya sangat agung, yang sangat besar, yang sangat hebat. Jadi kita pun meminta Allah daripada Allah Ta'ala kurnia-kurnia dia dengan amal-amal saleh yang kita lakukan ini. Dan pada waktu ini ikhwan, kita bersetuju pada pertemuan yang silam untuk kita membedah tentang hati kita. Kita akan bercakap tentang hati kita. Kita akan bercakap tentang manazil-manazil. Hati ini banyak, dia punya station dia kena pergi. Dengan kita menjadikan kitab Syekh Al-Mandili ini sebagai kita punya teks, rujukan kita, tajuk-tajuk yang kita pilih. Ikhwatul iman, a'azakumullah, kita mengambil tajuk yang pertama pada muka surat 157, iaitu bab berkenaan dengan taubat. Jadi kita start dengan bab taubat. Pertama dalam bab ni, apa yang kita harap? Pertama kita nak bincang apakah itu fadilat taubat. Kalau kita bertaubat, apakah keutamaan dia? Apakah yang Tuhan bagi pada kita? Ini satu sistem yang Allah Ta'ala amalkan ikhwan, iaitu Tuhan Rabbul Alamin, Rabbunallah ini kita baca, innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu, orang yang berkata pencipta kami Allah kemudian istiqamah. Jadi bila kita beriman dengan Rabbunallah, Allah Ta'ala punya sistem, dia tak akan suruh kita buat satu benda tanpa dia bayar upah, tanpa dia bagi hasil, dia bagi fadilat, dia bagi kepada kita faedah. Sistemnya Allah pakai macam tu. Jadi fadilat-fadilat ni bermakna ganjaran Tuhan bayar kita. Tuhan tak mau kita semayang kosong, tak dapat apa. Tuhan tak mau kita zikir kosong, tak dapat apa. Bahagian kita zikir itu, kita niat apa, itu kita punya hal lah. Tapi Tuhan dia nak bagi. Tidak ada istilah bekerja, berbuat, beribadah lillahi ta'ala kerana Allah, kemudian Allah tak bagi apa-apa. Tak ada istilah itu. Allah sentiasa memberi. Kerana Allah Ta'ala itu Zul Fadlil Azim, dia Ra'uf bil ibad. Maka kita kata bab yang pertama kita bincang untuk bicara hati kita, untuk kita melihat hati kita, di manakah kedudukan kita, itu bab taubat. Jadi pada bab ini apa yang nak dibincangkan? Pertama, apakah fadilat kita dapat kalau kita bertaubat, baik fadilat dunia maupun akhirat. Satu. Dalam fadilat ini juga kita nak bincang, apabila kita bertaubat, apa sebenarnya yang sedang berlaku antara kita dengan Tuhan? Apa yang sedang berlaku sebenarnya antara kita dengan Tuhan? Dan Tuhan pandang taubat itu macam mana? Itu satu bab. Dan di situ mungkin banyaklah dia punya furu' dia. Dia punya cabang-cabang perbincangan kita. Yang kedua, dalam bab ni kita nak bincang apa bab taubat ini, iaitu bab apa makna taubat. Makna taubat dari segi lugah, bahasa, istilah, dan juga dari segi tasawur. Bila kata taubat itu, apa sebenarnya gambaran dia?
dan nak lihat ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi yang menyuruh kita taubat. 2. 3. Bagaimana cara kita nak bertaubat? Adakah taubat itu boleh dibikin-bikin sendiri ataupun macam mana? 4. Kita juga nak bincang di sini tentang syarat-syarat sah taubat. Syarat-syarat taubat kita panggil. Syurutu taubah. Taubat ni ada syarat dia. Ada benda yang kita kena penuhi. Bila kita penuhi benda itu, dianggap kita bertaubat. Andai kata tidak dipenuhi, maka tidak dianggap kita bertaubat. Kemudian kita cuba nak tengok juga, bagi orang yang bertaubat itu, apakah dia punya cabaran dia? Dah kita bertaubat ni, apa cabaran dia? Dan ada lagi 1-2 perkara yang akan kita bincang bila kita membincang masalah cabaran. Baik ikhwatul iman, kita punya tajuk ini pada muka surat 157. Itu bab yang pertama pada menyatakan taubat. Baik ikhwan, saya nak pergi pada perkara yang pertama. Perkara yang pertama iaitu apa dia? Fadilat taubat. Fadilat taubat. Baik. Seperti saya katakan tadi, ikhwan, bila kita sebut fadilat, bermakna kita bercakap tentang keutamaan, kelebihan yang berpihak kepada kita, benefit yang kita dapat, keuntungan yang kita dapat. Baik. Tengok ikhwan, saya nak menyebut perkataan yang penulis kita sebut di sini. Pada muka surat 157 ni, penulis menggunakan kalimah ini. Daripada situ kita mengolah. Penulis kata, ketahui olehmu bahwasanya taubat itu permulaan jalan bagi sekalian yang menjalani akan jalan akhirat, dan anak kunci bagi tuh sekalian murid, dan bahwasanya taubat itu wajib ia dengan bersegera daripada segala dosa. Baik, saya berhenti di situ. Pertama sekali ikhwan, tuan guru kita, penulis kita ini, qaddasallahu ruhahu ini, Allah membalasi dia dengan kebaikan, dengan membersihkan roh dia di akhirat sana dan meletakkan dia di kalangan para salihin, di kalangan umat Muhammad di sisi Allah Jalla wa'ala. Dia kata taubat itu dia adalah perjalanan yang dijalani oleh satu orang untuk berjalan ke akhirat. Untuk berjalan ke akhirat. Jadi ikhwan, manusia ni ada dua golongan. Satu, mereka yang dipaksa berjalan di hari akhirat. Yang kedua, mereka yang berjalan sendiri di akhirat. Sama juga masa hidup ada dua. Satu, orang yang dia senang untuk mati. Satu lagi, orang yang benci untuk mati. Itu digambarkan dalam hadis Nabi tentang man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Siapa yang suka berjumpa Allah, mati, masuk alam barzakh sampai akhirat, dia suka berjumpa dengan Allah, Allah pun suka sambut dia, Allah pun suka dengan dia. Yang kedua, siapa yang kariha liqa Allah, tak suka sampai peringkat benci. Bila malaikat cabut nyawa dia tu, roh dia keluar dalam keadaan dia tak suka dengan malaikat, malaikat tak suka dengan dia. So dua-dua pihak tak suka. Hang tak suka kat aku tak suka dekat hang. Maka kita boleh bayang momen suasana tu macam mana. Itulah yang dinamakan dengan su'ul khatimah. Dia duduk dalam satu keadaan yang su'. Su' apa makna su'? Bahasa Arab kita terjemah ke Melayu, su' bermakna jahat. Kita kata su'uzan, jahat sangka, buruk sangka. Ulama su', ulama jahat, ulama buruk.
ulama yang tidak berakhlak. Maka su'ul khatimah, suasana mati itu buruk, suasana mati itu jahat. Kenapa dikatakan su'ul khatimah? Khatimah bahasa Arab bermakna penutup. Allah kata khatamallahu ala qulubihim, Allah tutup hati mereka. Khatam, penutup. Muhammad itu dikatakan khatamun nabiyyin, dia penutup sekalian para nabi. Lepas dia tak ada nabi. Su'ul khatimah bermakna mengalami suatu keadaan buruk, suasana tak seronok, berlaku suasana yang jahat. Masa bila khatimah, penyudah, roh nak keluar. Kenapa suasana ni berlaku? Ya, kerana hubungan dua hala ini, hubungan antara orang yang nak mati dengan pihak yang nak ambil nyawa itu tak baik. Tak baik. Maka suasana tak baik. Kenapa tak baik? Pasal dia tak mau mati. Pihak malaikat datang nak ambil nyawa dia, dia tak mau pergi. Malaikat yang Allah gambarkan dalam Quran, la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, dalam surah At-Tahrim. Mereka tidak derhaka Allah, mereka buat apa yang Allah suruh buat. Dia tak mau mati. Kenapa dia tak mau mati? Maka ketika dia nak mati itu, digambarkan kepada dia permulaan dia nak masuk ke kubur macam mana, dan seterusnya dia akan ke akhirat macam mana. Macam Sayyidina Osman sebut dalam hadis Tirmizi. Sayyidina Osman sebut apa yang Nabi sebut. Sayyidina Osman pergi ziarah kubur, dia menangis, dia teriak. Kemudian ditegur oleh para sahabat, dan Sayyidina Osman menjawab. Dia kata, aku menangis ni kerana aku tengok tempat yang Nabi menangis adalah atas tanah perkuburan. Dan Nabi kata tidak ada pemandangan yang lebih buruk melainkan pemandangan kubur ni, Nabi kata. Atas dia nampak tenang, tapi dalam dia sangat bergelora. Dan Nabi sebut, Osman ulang balik sebut, Nabi kata siapa yang selamat pada stesen pertama ni, manazil yang pertama ni, stesen alam barzakh, kalau dia selamat di sini, maka stesen kemudian tiupan sangkakala yang pertama, tiupan sangkakala yang kedua, daripada kubur nak berjalan pergi ke mahsyar, kemudian berdiri di mahsyar, kemudian nak pergi ke haud, kolam tempat Nabi nak bagi kita umat dan minum air, kemudian nak pergi kepada al-mizan, nak lalu di atas sirat, al-mizan, kesemua itu akan jadi mudah. Tapi kalau tang sini sangkut, semua itu akan sangkut. Maka dia masa dia nak mati dah ditunjuk dah kepada dia mukadimah tu, maka tentulah dia kariha liqa Allah, dia tak suka nak pergi tempat tu sebab tempat tu su untuk dia. Hari ni dia nak mati, maka itulah su, penyudah yang buruk dekat dia. Kalau malaikat maut berjaya ambil nyawa dia, bermakna apa? Bermakna orang yang nak mati itu akan hidup dengan sengsara. Maka dia tak mahu. Kesengsaraan tu dia tak mahu. Maka berlakulah su'ul khatimah. Dia nak lari, roh dia nak lari. Memang Quran gambarkan demikian. Quran gunakan perkataan walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut. Quran kata kalau kamu boleh tengok, tapi sayang kamu tak boleh tengok. Dan kalau kamu diberi oleh Allah untuk tengok pun, Quran kata kamu tak mampu nak tengok, tak tertanggung tengok. Tengok apa dia? Idz zalimuna fi ghamaratil maut. Bagaimana orang zalim? Orang zalim maksud di sini orang yang langsung tak beriman pada Allah menghadapi sakaratil maut. Wal malaikatu, Quran kata, dan para malaikat itu basitu aidihim, para malaikat membuka tangan-tangan para malaikat dan pukul belakang orang ni. Kalau kamu boleh tengoklah ngerinya keadaan itu, sayang kamu tak akan mampu tengok kalau Tuhan bagi kamu tengok. Dalam riwayat Nabi kata kalau kita dapat tengok apa akan jadi, Nabi kata pengsan, tak boleh tengok, ngeri. Kenapa ngeri? Kenapa malaikat kena pukul dia? Azab itu dah bermula. Dia tak mau pergi, tentu dia tak mau pergi sebab sengsara. Maka daripada awal lagi, mukmin tadi masa nak mati ditunjuk
muqaddimah dia macam mana? Busyira bi rahmatihi wa ridwanihi, digembirakan dia bahawa langkah pertama dia Tuhan dah rahmat dia, dah nuzul dah rahmat Tuhan pada dia. Saat ni kubur dia nak jadi macam mana, nak membuka macam mana, telah diberi bayangan pada dia, bukan yang sebenar, tapi diberi bayangan kepada dia. Kehadiran malaikat itu tidaklah buat dia jadi takut macam kawan pertama tadi. Malaikat datang dengan perkataan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Malaikat mai dengan perkataan apa? Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Malaikat mai dengan perkataan itu. Wa abshiru bil jannati. Dia mai dengan perkataan, dikatakan kepada orang itu, la takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Dikatakan kepada orang yang nak mati. Apa lagi? Wa abshiru bil jannah. Digembirakan dia dengan syurga. Dan malaikat kata sepatah, Allah suruh malaikat kata, nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kamilah awliya kamu. Kamilah orang yang akan membantu kamu. Kami adalah orang yang tak akan membiarkan kamu mati sendirian. Roh kamu akan pergi tak tahu ke mana dak. Kami akan iring roh kamu sampai berjumpa Tuhan kamu. Sebenarnya kami tolong kamu dunia dan akhirat. Jadi bila dia dapat layanan macam tu, tentulah dia akan berada dalam suasana husnu. Apa makna husnu? Hasan, baik. Suasana baik. Dia jumpa dengan malaikat yang dia tak pernah tengok selama ni, hanya dia beriman. Tiba-tiba malaikat tu kata, la takhafu wa la tahzanu. Malaikat sebesar tu kata, jangan takut, jangan sedih. Malaikat tak jegih dia, malaikat tak herdik dia, malaikat tak marah dia, malaikat tak keluarkan suara-suara yang menakutkan. Malaikat kata, la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Tak habis dekat tu. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Penyudah dia, nuzulam min ghafurir rahim. Apa yang akan dia dapat di akhirat itu dikatakan nuzulan. Ini adalah suatu hidangan, suatu menu, satu hidangan yang Tuhan telah sediakan untuk memberi kepada orang-orang yang daripada awal lagi qalu rabbunallah summa istaqamu. Maka apa yang dia nak takut? Memanglah dia takut dengan makna kata dia gabra, dia kecut perut sebab dia tak pernah tengok malaikat. Tapi dia tak seperti kawan hak mula tadi, lawan balik, bertindak balas, tak mau. Sampai tahap mana dia bertindak balas dengan malaikat? Dalam surah Al-Qiyamah Allah kata sampai tahap apa dia? Wal taffatis saqu bis-saq. Bila ruh dia nak cabut tu, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq. Bila nak cabut nyawa dia dah sampai tang sini, nak keluar tu gar-garah tu, dia tak mau pergi. Allah suruh malaikat kata, man raq. Sekarang siapa boleh jampi kamu? Dengan jampi itu boleh menyebab malaikat itu lari bertempiaran. Siapa boleh ruqyah kamu? Siapa boleh baca satu mentera untuk kamu untuk halau malaikat? Siapa boleh buat? Kalau ada, try buat tengok. Kalau kamu boleh lepas daripada suasana yang kamu takutkan. Wa dhanna annahu al-firaq. Allah campakkan zan.
Allah campurkan perasaan menghampiri keyakinan begitu tinggi. Apa dia? Bahawa dia menghampiri suasana berpisah, firaq, dia nak bercerai dengan dunia. Itu perasaan yang dia takut. Bila dikatakan siapa boleh rak kamu, siapa boleh jampi serapah kamu, siapa boleh ruqyah kamu. Kalau dulu dalam masa dia sihat, dia pergi ruqyah untuk jampi hantu setan. Sekarang Allah kata, ayat apa kamu nak baca nak halau malaikat? Mana ada ayat halau malaikat? Mana ada? Baca Quran malaikat mai ada. Maka dia dah tak ada ayat. Ketika itu Allah campakkan zanna annahul firaq. Keyakinan dia tak ada siapa boleh tolong dia pelan meningkat. Antum boleh bayang satu orang tu kalau dia menghadapi satu dilema, dia mula dah keyakinan kata dia nak susah tu pelan meningkat. Hari tu orang kata kat dia hang nak susah 50-50. Dia kata belum tahu lagi. Tiba-tiba bukti makin banyak menyatakan bahawa nak susah tu makin proof dia banyak. Evidence kita nak susah tu banyak dah sangat. Macam mana yakin hidup kita tu, macam mana kita punya jiwa akan down. Maka Tuhan kata wa dhanna annahu al-firaq. Kami azab perasaan dia. Hati dia mula down dah. Dia dah mula jadi lembek dah. Ketika itu Quran kata, kamu lihatlah betih dia akan bersendiri dengan betih dia kerana duk tahan, tak mau keluar. Dia tak mau izin roh dia keluar. Dia tak mau suasana tu, dia tak mau. Akan nampak satu kaki jatuh, satu kaki naik, kaki belaga dengan kaki. Nyawa dah sampai kat sini dah. Maka diambil nyawa dia dalam keadaan lagu tu, maka dia adalah orang yang tidak bersedia untuk bertemu Allah. Maka bayang kalau dia tak bersedia, dia masuk dalam kubur, apa akan jadi dengan dia? Malaikat akan main macam mana kepada dia? Soalan yang sama. Soalan itu pada orang mukmin, soalan itu pada orang tidak mukmin. Tapi nada soalan berubah. Suasana dah jadi tak cantik dah. Tak cantik dah suasana jadi. Marabbuka sama. Semua orang ditanya dengan soalan tu. Ustaz kah? Ulama kah? Darah raja mati pun ditanya soalan tu. Marabbuka. Siapa Rabb kamu? Bukan siapa Tuhan kamu. Siapa Rabb kamu? Siapakah yang kamu telah menjadikan? Kamu telah menobat dalam hati perut kamu, dia mempunyai sifat rububiyah yang kamu tauhidkan dia. Siapa Rabb kamu? Balik pada ilmu asas kita mengaji, apa makna Rabb? Khaliq, Malik, Razak, Sayyid, Al-Mudabbir. Itu makna Khaliq, itu makna Rabb. Siapa pencipta kamu? Siapa pemilik kamu? Siapa pentadbir hidup kamu? Siapa bagi rezeki untuk kamu? Siapa Tuhan dalam hidup kamu? Itu makna Rabb. 5 itu makna Rabb. Maka apa akan jadi dengan dia? Akan ditanya, wa man nabiyyuka? Siapa nabi kamu? Dan ketika itu, ketika soalan mula ditanya dalam kubur, dia tak payah nak translate siapa-siapa. Dia tahu. Dia kapiak ke? Dia Muslim ke? Soalan tu dia faham. Kepada dia ditanya apa? Dia faham. Dan dia tahu kena jawab macam mana. Tapi nak jawab macam mana? Man nabiyuka? Man. Tengok dalam bahasa Arab, man dia merujuk kepada makhluk berakal. Dia bukan ma. Kalau ma, makhluk itu tak ada akal. Jamadat dia kata. Tapi man, benda berakal. Man nabiyuk? Mana dia suatu makhluk dalam hidup kamu yang dia ada akal, tak kiralah dia malaikat ke, dia jin ke, dia manusia ke, dia binatang ke, haiwan ke, janji dia ada akal, yang kamu telah pilih dia dalam hidup kamu, yang telah kamu tabalkan dia, kamu telah sahkan dalam hidup kamu bahawa dia itu Nabi. Dia mendapat berita daripada Tuhan. Tuhan telah bagi berita pada dia. Itu makna Nabi.
Nabi bermakna naba. Pasal itu dipanggil Al-Anbiya, plural daripada Nabi. Suratul Naba. Naba bermakna berita. Nabi, orang yang mendapat berita daripada Tuhan, dengan berita itu dia sampaikan kepada kita. Orang itu berurusan dengan Tuhan. Maka ditanya dalam kubur dia, man Nabi? Siapa dalam hidup kamu yang kamu tahu dia mendapat wahyu daripada Tuhan? Dan kamu telah mengiktiraf berita itu dari Tuhan ke dia. Siapa? Nak jawab siapa ya kawan? Apa kita nak jawab? Kalau kita ikut syekh tu, kita ikut syekh ni, sampai kita sujud ke kaki dia, sampai ajaran dia kita ikut sampai tak fikir seminit pun, kita dah tak ada masa nak berfikir, punya percaya pada ajaran dia. Siapa kita nak jawab? Pasti kita jawab dia. Ataupun kita akan kosong fikiran kita. Kita kata la adri, aku tak tahu. La adri, aku tak tahu. Maka ditanya, man Nabi? Siapa dia orang yang dia berakal, dia akil, dia baligh, dia muslim, dia mukallaf, yang Tuhan telah pilih untuk Tuhan menurunkan berita Tuhan kepada dia sampai pada engkau. Siapa dia? Orang tu siapa dia? Dia tak boleh jawab ya kawan. Macam mana nak jawab? Maka ditanya lagi pada dia, wa ma dinuka? Baru ditanya, ma dinuka? Apakah din kamu? Apakah din kamu? Apa yang dia tanya ni? Apa dia ad-din? Yang dia tanya itu yang Quran sebut pada kita hari-hari. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Dalam Ali Imran, din di sisi Allah itu nama dia Islam. Wa man yabtaghi ghairal Islam dina falan yuqbala minhu. Siapa yang bersungguh-sungguh pergi cari din lain daripada Islam, maka Tuhan tak terima. Dan di hari akhirat dia jadi orang yang rugi. Maka Allah tanya dalam Quran, Maliki yaumiddin. Dalam Fatihah kita duk baca. Maka Allah jawab, wa ma adraka ma yaumuddin. Apa yang kamu tahu tentang hari ad-din? Semua Tuhan telah terangkan dalam Quran. Siapa pembawa ad-din, apa nama ad-din, apa isi ad-din, ad-din itu datang daripada mana, semua Allah terang dah. Maka masuk dalam kubur, Tuhan tanya, wa ma dinuka? Apakah suatu ajaran yang telah kamu pakai dalam hidup kamu, yang ajaran itu ada kena mengena dengan Nabi, yang Nabi itu ada kena mengena dengan Rabb kamu. Jadi man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka tali temali. Kalau tengah-tengah tu, kalau dia tanya kalau malaikat tanya man rabbuka, siapa Rabb kamu? Kalau mayat tu boleh jawab Allahu Rabbi, bermakna lepas tu dia boleh jawab Muhammad Nabiyyi Islamuddini. Tapi kalau dia tak boleh jawab Allahu Rabbi, dia kata la adri, bagaimana dia nak jawab Muhammad Nabi? Sebab kalau dia telah mengiktiraf Allahu Rabbi, dia beribadat pada Allah, dia tauhid pada Allah, dia ibadat pada Allah, dia dengan Allah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka jalan itu adalah jalan beribadat pada Allah, dan jalan itulah yang Muhammad dapat daripada Allah, dan jalan itulah yang dinamakan dengan dinul Islam. Bila nyawa dia daripada awal dicabut dengan suasana su' tadi, jahat, tak cantik, dia tak suka malaikat, malaikat pun tak suka dengan dia, cabut juga, dalam kubur jadi apa? Apa nak jawab? Dalam kubur bukan ditanya semua soalan, 3 soalan dia. Marrabbuka, marrabbuka. Pada soalan dia sama juga, man. Pasal Allah ni hidup. Dia tak kata ma ni benda banti. Dia kata man, ma. Dia tak kata ma, dia kata man, benda hidup. Benda hidup manakah yang telah kau jadikan dia sebagai pencipta engkau?
pemberi rezeki pada engkau, pemilik engkau, pengurus dalam hidup engkau, menguruskan takdir engkau, yang telah kau iktiraf dia adalah satu-satunya Tuhan memiliki engkau. Sabar dia. Kalau orang tu dia sembah lain daripada Allah, dia akan jawab benda itu. Dia akan kata la adri, la adri. Wa man nabiyuka, la adri. Wa ma dinuka, la adri. Maka jawapan-jawapan ini, adakah jawapan-jawapan itu disukai oleh Allah dan utusan Allah, malaikat? Tak. Lepas itu ada malaikat nama Munkar, ada nama Nakir. Bukan nama sebenarnya, itu kerja mereka. Ada malaikat nama Munkar, ada malaikat nama Nakir. Apa makna Munkar, Nakir? Dua-dua makna sama. Kerja mereka ni apa? Munkar, dia mengingkarkan. Dia ingkarkan. Bila kawan tu jawab salah, dia ingkar. Dia kata, hang tak boleh jawab lagu ni. Kawan tu kata, aku tak ada jawapan. Mana boleh hang tak ada jawapan? Maka bila dia engkar, antum boleh bayang, kalau kita buat satu mesyuarat, hang engkar aku engkar hang, macam mana jadi? Macam mana jadi? Riuh ya kan? Memang riuh. Himpit dalam hadis Bukhari kata, diizinkan kubur tu himpit dia, dipukul antara dua kening mata dia ni, pecah dengan satu mitrakah daripada pemukul, daripada besi, pukul dia masuk ke dalam. Betul ikhwan, sungguh. Kenapa? Ya, daripada awal lagi ditanya pada dia pasal Tuhan dia tak tahu, pasal agama dia tak tahu, pasal Nabi dia tak tahu. Ikhwan, kalau Tuhan ni dalam dunia ni ada 100, mungkin kita susah nak hafal nama Tuhan 100. Tapi dalam dunia ni Tuhan ni ada satu je. Kalau di akhir zaman ni Nabi tu ada 10 ke ada 100, mungkin kita keliru, kita umat mana. Katalah di akhir zaman ni Isa hidup balik, Musa hidup balik, Zulkifli hidup balik, Harun hidup balik, Yahya hidup balik. Semua bangkit serentak. Mungkin kita confuse nak ikut yang mana. Tapi dah, umat akhir zaman ni Allah sebutlah dalam surah Al-Ahzab, Muhammad itu penyudah bagi Nabi. Maka Muhammadun ahad, Muhammadun, tidaklah Muhammad itu, kata Allah, dia itu bapa bagi satu-satu orang. Tapi walakin, akan tetapi, dia adalah khataman nabiyyin, dia adalah nabi yang penyudah. Di akhir zaman tak ada 10 nabi, 20 nabi, ada satu saja. Macam mana boleh keliru? Dan di akhir zaman satu saja agama yang diiktiraf di atas lisan Tuhan, Islam. Tiba-tiba orang ikut Islam yang tak ada Muhammad di dalamnya. Orang ikut Islam yang ajaran Islam dia ikut itu menolak Quran, kalam Tuhan. Islam apa yang tinggal dengan dia? Islam dia ambil Quran, tolak kalam Nabi. Ini semua dalam kubur dia nak perbetul macam mana ni? Allahu Rabbi, Muhammad Nabi, Islamu dini. Maka susah dia. Rupanya bukan dalam kubur saja kita terpecah jadi dua. Masa nak mati terpecah jadi dua. Masa hidup terpecah jadi dua. Mukmin dan tak mukmin. Rupanya ikhwan, sampai di hari akhirat kita bangkit pun dua juga. Satu orang yang bangkit di hari akhirat berjalan dia sendiri. Satu orang dipaksa bangkit. Maka penulis kata kepada kita apa ikhwan? Dia kata taubat ini adalah permulaan jalan bagi orang yang nak menjalani jalan akhirat. Dia kena start dengan taubat. Dan taubat ni pula dia kata apa dia? Anak kunci tuah. Di bahasa lama boleh faham tuah. Tuah ni maksud dia apa? Kebaikan. Bertuah lah hang ni, baguslah hang ni. Ya, tuah. Dan dia kata apa lagi? Dia kata tuah bagi siapa? Bagi sekalian murid. Murid di sini bukan nak murid. Murid di sini bahasa Arab murid, dia merujuk kepada orang yang sedang menyucikan diri dia untuk melangkah mendekati Allah Ta'ala. Dia dipanggil murid.
Maka daripada situ kita dapat satu gambaran apa itu taubat sebenarnya, ikhwan. Kenapa kita kena duduk di pihak taubat? Kerana bila satu orang tu dia tak start dengan taubat, dia ni, ikhwan, dikatakan belum bersedia untuk kembali ke akhirat. Belum bersedia. Dia belum murid dan dia tak ada tuah di akhirat. Dalam dunia ni tuah macam mana tu saya tidak tahulah, tapi nisbah akhirat dia tak ada tuah. Saya teringat satu perpatah. Perpatah lah kita nak ambil pun tak apa, tak ambil pun tak apa, tapi saya bersetuju dengan perpatah ni. Pepatah ni kata apa? Dia kata laisa syartan an yakunu rizqu malan. Dia kata bukanlah menjadi syarat rezeki yang sampai kepada kita itu pepatah ini menyatakan bahawa kata pepatah ini bukanlah syarat, laisa syartan, bukanlah syarat. Syarat apa? Ayyakunu rizqu malan, rezeki yang Allah Ta'ala bagi kepada kita adalah harta saja. Tak, bukan. Bukanlah menjadi syarat rezeki itu harta benda sahaja. Bila kita dapat harta benda, ya Allah, alhamdulillah saya dapat rezeki. Tak, rezeki bukan syarat harta benda. Maka para ulama kita kata apa dia? Kalau kita kata rezeki itu, kita cari dalam kamus apa makna rezeki, razaqa, rizqun, diterjemah dengan makna pemberian, a'tahu, pemberian, diberi pada dia sesuatu, maka itu rezeki. Maka apa daripada sisi Allah sampai pada kita yang membawa kepada kebaikan dunia dan akhirat, yang itu nama dia rezeki. Ya. Ada tengok masa kita duduk dalam tahiyat antara dua sujud kan, kita kata apa? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Salah satunya ada warzuqni, bagilah kepada saya rezeki, makan minum RM2. Tapi yang tu saja ke ada? Wa'afini, rezeki. Wa'fu anni, rezeki. Wajburni, rezeki. Warafa'ni, rezeki. Salah satunya pada wahdini, rezeki. Hidayah rupanya rezeki, ikhwan, kerana dia daripada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hidayahkanlah saya ke jalan yang lurus. Rezekikanlah kepada saya rezeki, nama dia hidayah ke jalan yang lurus. Maka ulama kita kata, siapa yang mendapat rezeki, siapa yang mendapat petunjuk daripada Allah, ilham daripada Allah untuk bertaubat, dia mendapat semulia-mulia dan sebesar-besar rezeki. Rezeki nama dia duit, semua orang dapat. Rezeki nama dia sihat, semua orang dapat. Rezeki nama dia makan minum, semua dapat. Rezeki yang nama dia kehidupan hari-hari, semua dapat. Tapi rezeki yang nama dia hidayah untuk bertaubat, tak semua orang dapat. Dan orang yang dapat pula rezeki taubat ini, ikhwan, pula ada makam dia tertentu pula, ada dia punya kategori pula. Kawan ni sampai taubat tahap ni, dia dah tak boleh pergi dah, dia dah lain dah, dia tak boleh nak melangkah lebih. Ya subhanallah, ikhwan. Jadi kerana itu bila Allah rezekikan kepada kita taubat, Allah hidayahkan kepada kita taubat, bermakna Allah hidayahkan kepada kita apa, ikhwan? Allah hidayahkan kepada kita rezeki. Apa itu, ikhwan? Inilah bab yang pertama saya kata tadi. Dalam bab taubat ini, bab yang pertama kita nak bincang adalah fadilat taubat. Ini, ikhwan, kalau antum di sisi antum ada Quran, antum cuba melihat dalam ayat yang ke-8 daripada surah At-Tahrim. Ya subhanallah.
Antum boleh tengok di situ. Ayat yang ke-8 daripada surah Tahrim. Allah kata apa, ikhwan? Allah kata, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yukhzillahu an-nabiy walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Cuba kita tengok ayat berkenaan dengan taubat, tapi sebanyak mana rezeki Allah bagi kat kita dengan taubat. Tapi ikhwan, dalam Quran ni bukan ada satu ayat ni saja berkenaan dengan taubat. Banyak lagi ikhwan. Nanti saya akan cuba masuk untuk kita lihat, terutama di musim COVID ni, COVID-19 ni. Antum tengok terjemahan dia. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Ini bicara iman, bicara hati mukmin. Hati yang kata Rabbunallah summa istaqamu. Rabbunallah, Rabb kami Allah, pencipta kami Allah, pengurus hidup kami Allah, memiliki hidup kami Allah, yang bagi rezeki pada kami Allah, yang menjadi sayyid kepada kami Allah. Summa istaqamu, dia lurus, dia istiqamah di atas ucapan itu, maka dia pun melakukan pengibadahan pada Allah dan memohon pertolongan pada Allah. Dia istiqamah hanya kepada Allah semata-mata. Maka ini bicara iman. Wahai orang-orang yang beriman, dalam lubuk hati ada iman, dia semai iman, dia baca iman, dia nampakkan iman itu pada zahir dan batin, dan dia nak berjalan di atas iman, dia nak syiar iman berkeliling dengan dia. Allah kata, wahai orang yang beriman, tubu ilallah, kembalilah kamu kepada Allah. Tubu ilallah, tubu ilallah, terjemahan dia, kembalilah kepada Allah. Kalau dalam bahasa kita Melayu, kita kata taubat, kita pun tak terjemah lain kan, kita kata taubat juga. Taubat tu perkataan Arab. Kalau kita terjemah Melayu, taubat bermakna tabah, kembali pada Allah. Tubu ilallah, kamu semua kembalilah kepada Allah. Kembali macam mana? Allah kata, tubu ilallahi taubatan nasuha. Kembalilah kepada Allah dengan taubat nasuha, dengan kembali yang murni. Nasuha bermakna murni. Macam orang kata apa, madu lebah tu bila diambil daripada pokok, orang potong madu lebah tu bawa dalam panggil apa, macam dalam besen lah gitu kan, turun daripada pokok sampai ke bawah, orang potong-potong dia punya tu, sarang dia. Apa orang nanti buat? Orang buat proses pemurnian. Apa dia? Ditapih. Dia bagi madu je turun ke bawah dalam satu besen asin, yang kasar-kasar semua duduk di atas. Yang tu dikatakan nasuha, murni. Wahai orang yang beriman, kembalilah kepada Allah dengan kembali yang murni. Jadi nak terjemah macam mana, ikhwan? Taubatan nasuha, kembali dengan taubat yang murni. Pasal itu, ikhwan, siapa yang nak bertaubat ni? Orang yang ada iman. Maksudnya, dia kembali pada Allah tu, dia tidak ada dia tidak ada benda lain. Memang dia nak kembali pada Allah. Tak ada siapa paksa dia, tak ada siapa ugut dia, tak ada siapa kata apa ke dia. Dia hanya mendapat petunjuk rezeki ni daripada Allah. Doktor kata ke dia, doktor kata, Pak Cik, maaflah cakap, jantung Pak Cik ni, kesan daripada Pak Cik duk ke darah tuak banyak sangat ni, nak pecah dah ni Pak Cik, nak mati dah. Tak, bukan semua orang sakit jantung tu makan tu, maafkan saya, bukan macam tu statement saya. Ni kes ni, Pak Cik ni
Teruk dah jantung ni. Bukan kata pak cik kena serangan jantung pasal tersumbat atau mana-mana. Jantung pak cik ini nak hancur dah. Saya buat contoh kes tak ada lah. Doktor kata nak hancur dah ni. Lunyai dah. Kalau pak cik kena lagi secawan aja, mampu terus. Dia dengar doktor kata lagu tu dia takut. Dia pun tinggal arak. Dia pun menangis. Dia kembali pada Allah. Dia kata, ya Allah, aku tak mau minum arak dah, ya Allah. Hati aku dah rosak dah, jantung aku rosak. Organ-organ penting dalam badan aku dah rosak. Tolonglah aku, ya Allah. Agak-agak yang ni nasuha tak? Murni tak? Murni tak? Ambil satu contoh lain. Contoh yang saya pun biasa dengar, antum pun biasa dengar. Dalam Bidayah wa Nihayah pun ada Ibnu Katsir, Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar, cerita ni popular. Tapi ada juga perbahasan para ulama, tapi cerita ni popular. Sayyidina Umar dengar surah Taha. Dia dengar surah Taha. Dia tampak adik dia berdarah mulut. Dia dalam perjalanan daripada rumah nak pergi nak cari Muhammad. Tapi tak tahu Nabi ada di mana. Tapi nak cari juga. Sampai tengah jalan orang tegur Sayyidina Umar. Orang kata, ke mana Umar? Nampak sesuatu macam dia kata, aku nak cari Muhammad. Muhammad dah melampau dah ni. Dia sampai mencerca Tuhan-Tuhan kita dan memecah belahkan bangsa kita. Aku kena stop dia. Dia pun kata, Umar, sebelum hang nak stop dia Umar, cuba hampir tengok adik hang. Adik hang dah ikut dia dah. Adik hang, adik ipar hang dah ikut dah Muhammad. Sayyidina Umar dengar dalam cerita yang popular ni. Dia ubah haluan dia, pergi ke rumah adik dia. Kebetulan adik dia duk baca lembaran Quran. Ketuk-ketuk pintu, tak buka, sepak pintu masuk. Tanya pada adik dia, betulkah kau ikut Muhammad? Betulkah kau ikut Muhammad? Jawab, berlaku dialog. Adik dia kata ke dia, apa masalah dengan Muhammad? Aku nak tahu hang ikut Muhammad ke tak? Dia kata, ya saya ikut Muhammad. Kata ya ikhwan. Tangan sampai. Tangan siapa? Tangan Sayyidina Umar. Rebah, keluar darah. Helaian suhu tu berselerak je tu. Umar tanya apa tu? Kata ia ni suhuf. Apa itu suhuf? Lembaran Quran. Bagi kat aku nak tengok. Tak boleh. Dia untuk orang yang suci saja. Akhirnya Sayyidina Umar ambil. Baca. Baca-baca kena surah Taha. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Dia dengar baca ayat tu, dia tikam masuk ke dalam hati. Tak ada siapa paksa dia. Bahkan dia datang dengan niat lain, dia mendapat hidayah dengan benda lain. Tak ada siapa ugut dia. Umar, kalau hang tak ikut Muhammad, bisnes hang jadi susah. Kehidupan hang jadi merempat. Dia datang kepada Allah Ta'ala dengan apa? Taubatan nasuha. Allah kata, wahai orang yang beriman, kalau kamu ada iman, tanda kamu ada iman, tubu ilallah, kembalilah kepada Allah, mailah kepada Allah. Mai macam mana? Taubatan nasuha, mai dengan jiwa kamu yang bersih. Mai dengan jiwa yang bersih. Tengok ikhwan, ayat ini memerintahkan orang beriman untuk bertaubat. Itu dalil dia. Tapi nanti kita akan bincang kemudian nanti, orang beriman tu nak bertaubat di atas apa. Cuma di sini, pusingan ini saya nak bercakap tentang fadilat kita bertaubat dulu. Maka Allah menerangkan fadilat. Yang saya katakan tadi, siapa-siapa diberi petunjuk oleh Allah untuk istighfar, untuk bertaubat, bermakna Allah telah memberi petunjuk pada dia kepada rezeki yang besar. Tengok apa Tuhan kata. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum. Tengok, datang rezeki. Setuju tak setuju kata ini adalah rezeki daripada Allah? Apa dia ikhwan? Allah Ta'ala kata, dengan kamu taubatan nasuha, Allah letak syarat dia, taubatan nasuha yang murni. Anda ingat balik dalam Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, haqqa tuqatih.
ittaqullah haqqa tuqatih, maka di sini tubu ilallahi taubatan nasuha, dia sama. Yang tu bertakwa pada Allah dengan takwa yang benar, di sini pula taubat pada Allah, kembali pada Allah dengan kembali yang benar, kembali yang murni, tak mau ada sebab-sebab lain, kembali pada Allah. Kenapa kena kembali pada Allah dengan murni hati ni, tanpa ada paksa apa? Tengok Tuhan kata, asa rabbukum, mudah-mudahan. Ini mudah, asa ni, asa rabbukum di sini bukan makna mudah-mudahan macam kita kata try nasib dah. Ini dengan makna kepastian. Asa di sini dengan makna kepastian, pasti. Macam kita kata, jumlah kita pergi try tengok, kalau kedai tu buka kita minum, kalau tak buka nasib kita lah kan. PP memang tak buka, pasal apa? PKP tak buka. Itu nama dia try nasib. Ni dah asa rabbukum, mudah-mudahan yang pasti. Pasti kamu akan dapat janji Tuhan kamu ni. Apa dia? An yukaffira ankum, dengan kamu taubat pada Allah, Allah Ta'ala akan menghapuskan, mengkifaratkan sayyiatikum, semua kejahatan dan kejelekan hidup kamu, semua. Satu pun Tuhan tak tinggal. Tuhan cuci betul. Kafarah. Ikhwan, Tuhan cuci dosa kita. Tuhan cuci dosa kita di dunia, akhirat kita jadi apa? Waghsilhu bil ma'i was-salji wal baradi. Ya Allah, cucilah dosa mayat ni ya Allah. Bil ma', dengan air biasa. Was-salji, tak cukup air biasa ya Allah, pakai air salji. Pakai air barid, air ais yang sejuk. Cuci dah ya Allah, secuci-cucinya ya Allah, sampai jangan nampak macam mana kain putih. Kalau Allah terima doa tu, mayat jadi apa ikhwan? Itu kita mati orang minta. Yang ni kita hidup, kita buat sendiri. Apa dah taubat pada Allah. Allah kata apa? Yukaffira ankum sayyiatikum, semua kesalahan kamu aku hapuskan, satu pun aku tak tinggal. Aku tak berdendam dengan kamu. Satu. Dua, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kedua, aku masukkan kamu ke dalam jannat, syurga-syurga aku, yang aku telah pun buat syurga itu yang mengalir, berlari di bawah dia anak-anak sungai. Ikhwan, kalau syurga ni bukan rezeki, apa nama dia ikhwan? Dalam syurga rezeki apa tak ada. Tapi macam mana kita dapat benda ni? Dia punya miftah, dia punya anak kunci tadi apa dia? Taubatan nasuha. Itu saja. Maka kerana itu para ulama kata, siapa yang Allah hidayahkan taubat, bermakna Allah telah memberi kepada dia sebesar-besar dan semulia-mulia rezeki. Ya Allah, besar. Tak cukup dekat tu. Allah kata lagi. Allah kata, yauma, pada hari Allah kata, la yukhzillahu an-nabiyya wallazina amanu ma'ahu, hari di mana Allah tidak akan menghinakan Nabi dan orang-orang yang bersama dengan Nabi, yakni orang-orang yang ikut beriman dengan Nabi. Mereka telah dihina dalam dunia, hina dalam dunia, tapi akhirat Tuhan takkan hina. Tuhan akan angkat martabat dia. Orang yang tak kembali pada Allah Ta'ala itulah dikatakan orang yang hina di hari akhirat. Maka Allah Ta'ala kata lagi, Allah Ta'ala kata, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Nabi, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertaubat ini, Allah Ta'ala akan bagi mereka berjalan di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka dengan cahaya. Ya ikhwan, akhirat ni gelap, kubur pun gelap. Kenapa gelap? Matahari dah tak ada, bulan dah tak ada, dunia dah hancur. Nak bangkit daripada kubur, nak pergi mahsyar, gelap. Maka orang beriman diberi cahaya, jalan cerah. Apa cahaya itu? Cahaya itu iman campur taubat. Subhanallah. Maka cahaya itu, nur itu pimpin kita sampai ke depan pintu syurga. Kita baca dalam surah mana? Dalam surah Al-Hadid. Allah kata orang munafik minta cahaya, minta nur daripada orang yang beriman. Sebab dia tak boleh nak jalan, gelap.
maka Allah kata hari ini tidak ada nur untuk kamu. Ya Allah, ya Allah. Maka orang yang bertaubat itu diberi oleh Allah Ta'ala cahaya, rezeki, ikhwan, rezeki. Nampak depan tu, nampak terang. Dalam kubur pun nampak, akhirat pun nampak. Allah kata, sehingga kan di mulut orang yang bertaubat, orang yang beriman ini kata apa? Yaquluna, dia kata Rabbana, wahai Rabb kami, atmim lana nurana, sempurnakanlah kepada kami cahaya kami, waghfir lana, dan ampunkanlah kami, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau atas tiap-tiap sesuatu amat berkuasa. Ikhwan, ini adalah fadilat taubat. Fadilat taubat pertama, Allah Ta'ala ampun dosa kita semua, satu pun Tuhan tak tinggal, semua Tuhan ampun. Yang kedua, Allah janji syurga pada kita, bukan syurga kosong, syurga dengan nikmat perhiasan dia. Tiga, Allah janji orang yang bertaubat ini tidak akan dihina di hari akhirat. Keempat, apa dia? Orang yang bertaubat ini akan dapat nur di hari akhirat. Yang kelima, satu-satu benda orang yang bertaubat dapat yang orang lain tak dapat. Apa dia? Dia boleh berdoa di hari akhirat dengan perkataan Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ikhwan, siapa yang boleh berdoa di hari akhirat ni? Sebab doa tu ibadat. Hari akhirat Allah tak benar siapa ada buat ibadat. Ditolak semua doa. Anda tengok berapa orang jahat ni, mereka berdoa Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Tuhan, bagi kami dah dengar, kami dah tengok, kami dah dengar, bagi kami hidup balik, kami dah yakin kami nak buat amal soleh. Allah tak dengar, Allah tolak doa dia. Tapi orang yang bertaubat, Allah bagi apa yang dia minta. Apa yang dia minta? Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Tuhan, sempurnakanlah cahaya kami ini, kami boleh berjalan sampai ke syurga, dan ampunkanlah dosa kami. Mereka boleh tawassul lagi, innaka ala kulli syai'in qadir. Mereka diberi lisan memuji Tuhan di hari akhirat. Maka sebesar ini punya kurnia Allah kepada orang yang bertaubat pada Allah. Karena itu ikhwan, berdasarkan ayat yang kita jumpa ini, maka sepatutnya kita tahulah bahawa taubat itu adalah sebesar-besar kurnia Allah. Dia ada fadilat yang besar. Itu satu. Yang kedua ikhwan, kalau kita lihat dalam satu ayat lain pula, Allah cerita apakah orang yang bertaubat itu akan dapat. Tadi di akhirat, keampunan dosa, syurga, tidak dihina, dapat nur, boleh berdoa lagi, itu akhirat. Di dunia ni kita dapat apa dengan taubat? Ikhwan, kalau antum boleh merujuk dalam surah Nuh ayat yang ke-10 sampai ke-12. Dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12. Allah Ta'ala kata, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah kata, Allah cerita Nabi Nuh kata pada kaum dia. Nabi Nuh kata, aku berkata kepada mereka, kaum Nabi Nuh. Apa Allah suruh Nabi Nuh kata pada mereka? Istaghfiru rabbakum. Maka pohonlah ampun kepada Tuhan kamu. Bertaubatlah kamu pada Allah. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu sangat pengampun. Dia ghaffar. Dia akan tutup kesalahan kamu. Dia tak akan ungkit-ungkit dah. Dia akan tutup kesalahan kamu. Maka dia suka menerima keampunan kamu. Pergi minta ampun pada Allah dengan jalan taubat. Tengok apa Tuhan bagi di dunia, ikhwan. Di dunia. Tadi di akhirat, ni di dunia. Itu sahabat pada awal tadi, sesiapa yang berkhidmat untuk Allah, beribadat pada Allah, Tuhan tak pernah tak bagi balasan kepada kita, tak ada. Dunia maupun akhirat. Apa Tuhan kata? Ni Allah suruh
Nabi yang pertama ucap. Nabi Nuh AS, Rasul yang pertama. Rasul pertama atas muka bumi, Nuh AS. Berdasarkan riwayat Bukhari. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Yang pertama sekali Allah Ta'ala akan buat apa? Allah Ta'ala akan turun ke atas kamu ayat hujan yang lebat. Hujan yang lebat tapi tak jadi musibah. Tak ada banjir, tak ada bencana. Tapi hujan turun midrara, lebat. Dia menyuburkan bumi. Hasil bumi keluar. Dengan apa? Dengan taubat dan istighfar. Satu. Dua. Wa yumdidkum bi amwalin. Wa yumdidkum bi amwalin. Allah Ta'ala akan bagi apa kepada kita? Allah Ta'ala akan banyakkan kepada kita harta benda kita. Yang mana hilang, yang mana kurang, yang mana hari itu Allah uji dengan dia bagi rosak. Wa yumdidkum. Dia tambah balik. Dia bagi balik. Bukan saja amwal, wa banin. Amwalin, harta benda dengan plural, wa banin, dengan anak-anak. Orang Arab dengar ni ikhwan punya seronok pasal dia kata banin, dia tak kata banat. Banin ni anak laki-laki, penyambung hidup. Ya subhanallah. Wa yaj'al lakum jannatin. Allah sebut lagi apa dia? Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah Ta'ala akan bagi apa pada kita? Jannat. Kebun-kebun. Atau kita ada kebun tanam buah-buahan, pokok-pokok kayu. Kita ada bendang. Kesemua itu kata Allah, wa anhara, dan sungai-sungai yang ada. Kesemuanya Allah Ta'ala akan perbaiki untuk kita. Ini di dunia ikhwan. Apa tadi ikhwan? Ayat hujan turun. Allah banyakkan kepada kita harta benda dan anak-anak. Allah fungsikan balik kepada kita segala tanam-tanaman kita. Dan segala sungai-sungai yang kita pakai. Sungai ini penting sebab dia berhubung daripada bukit, sungai dan laut. Dia berhubung. Kesemua itu Tuhan repair bagi elok. Kehidupan kita jadi elok. Dengan apa ikhwan? Di dunia kita dapat dengan apa? Dengan taubat dan istighfar. Subhanallah ikhwan. Bila kita baca riwayat-riwayat seperti ini, ya Allah, kehidupan kita, hak nama hidup kita ni, kalau hujan tak turun macam mana, kalau anak tak ada ataupun mati anak. Satu, anak tak ada keturunan. Yang kedua, anak mati. Anak mati. Kenapa? Musim hari ni orang mati kerana apa? Kerana COVID. Tapi ada tak ada suatu isyarat bahawa taubat itu boleh merepair kehidupan kita di dunia ni ikhwan? Ada tak ada isyarat itu? Ada ikhwan. Ada. Bahawa taubat boleh mengembalikan harta benda kita. Ikhwan, ada tak ada berlaku dalam musim COVID ni, sama ada negara kita atau negeri kita menghadapi kemelesetan ekonomi kerana COVID menyerang dunia? Berlaku tak berlaku itu ikhwan? Berlaku. Kalau PKP buat ataupun dia lockdown terus 2 minggu, jejak dah hidup kita ikhwan. Pekerja kecil, pekerja besar, ataupun government sendiri terpaksa spend peruntukan yang banyak, berbilion-bilion untuk support rakyat dalam masa lockdown ke, dalam masa PKP ni. Banyak peruntukan yang nak diberi. Kesemua ni apa ikhwan? Kesemua ni ujian ekonomi hidup. Ada tak ada isyarat dengan kita istighfar dan taubat, Allah akan pulih balik ekonomi hidup kita? Ada tak ada tu ikhwan? Jadi kalau ada hujan turun balik, anak-anak Tuhan suburkan balik, harta benda, tanam-tanaman, kebun-kebun, jualan-jualan kita. Berapa banyak kita tanam sayur, kita tanam itu, tanam ini. Nak pasar tak boleh. Nak rentah daerah tak boleh. Negeri tak boleh. Yang kita import, nak masuk tak boleh. Jadi lambat. Tuhan kata, daripada zaman Nuh alaihi salam,
Kalau kamu repair hati kamu, jiwa kamu, fikiran kamu, emosi kamu balik, kamu repair dan kamu datang pada aku dengan ikhlas, mengaku silap kamu, nanti kita akan tengok apa itu taubat daripada sudut bahasa dan syarak. Kita nak add apa? Macam mana kembali pada Allah Ta'ala itu? Allah Ta'ala kata, tadi kita tengok at-tahrim, semua pemberian di akhirat. Ini pula pemberian dalam dunia. Ya Allah. Maknanya ikhwan, sebagaimana kita bekerja keras untuk merawat COVID dengan medik, kita juga kena bekerja sekeras itu merawat jiwa kita dengan taubat, dengan istighfar, supaya Allah pulihkan balik. Bagaimana kita spend kita punya time, kita sacrifice so many things, kita sacrifice. This country sacrifice everything. Kita sacrifice kita punya ekonomi, kita punya macam-macam, kita sacrifice untuk dapat vaksin hak nama dia COVID, untuk mematikan virus COVID ni. Tapi adakah sekeras itu kita bekerja membawa hati rakyat datang kepada Allah? Iaitu kita jawab sendirilah ikhwan. Baik, apa kata sahabat Nabi nama Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas ikhwan, ketika ayat ni sampai pada dia, Abdullah bin Abbas, dia bagi pandangan dia. Dia kata Allah Subhanahu wa taala jamin dalam ayat ini, pertama, confirm taubat dan istighfar adalah sumber kehidupan. Confirm yang tu. Taubat dan istighfar sumber kehidupan. Bermakna kalau kawan tu tidak bertaubat dan tidak beristighfar, dia tak ada hidup. Yang kedua apa dia? Dalam taubat dan istighfar memiliki kelebihan dunia dan akhirat. Apakah kelebihan itu? Kelebihan yang kita sebutkan tadi ikhwan. Saya ambil perkataan ulama kita yang terkenal, nama dia Al-Hafiz Imam Ibn Kathir. Anda cuba renung perkataan Al-Hafiz Imam Ibn Kathir. Ibn Kathir kata apa ya ikhwan? Ibn Kathir kata, ayat yang kita baca ni, daripada ayat apa? Daripada ayat 10 sampai 12 daripada surah Nuh. Ibn Kathir kata apa? Maksud ayat ni ialah, Ibn Kathir kata maksud ayat ni ialah, Tuhan kata, jika kamu bertaubat kepada Allah, jika kamu benar bertaubat kepada Allah dengan taubatnya murni tadi, dan kamu minta ampun kepada Allah, kamu taat kepada Allah, kamu perbanyakkan, kamu taat kepada Allah. Pertama Ibn Katsir kata, kalau kamu taubat pada Allah, minta ampun pada Allah, kamu taat pada Allah, Ibn Katsir kata ayat ini bagi jaminan bahawa Allah akan membanyakkan rezeki hidup kita. Subhanallah ikhwan. Allah jamin hidup kita dia akan pulih dengan rezeki. Pasal itu dalam Al-A'raf kan ada ayat, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihimul barakat minas sama'i wal ard. Kalau penduduk bumi itu, penduduk ahli negeri itu beriman dan bertakwa, kami buka keberkatan daripada langit dan bumi. Kita ada banyak duit, kita ada harta banyak, kita ada kebun, kita ada sumber-sumber yang banyak, kita ada saham, kita ada sumber-sumber negara yang banyak. Tapi satu kita tak ada apa dia? Berkat. Kita ada pakar-pakar, macam-macam pakar kita ada, tapi kita tak ada apa? Tak ada berkat. Di mana kita dapat dengan berkat? Al-A'raf kata, dengan iman dan taqwa. Kata Al-Hafiz Ibn Katsir, macam mana Allah akan pulih hidup kita? Tuhan turun kepada kita ayat hujan. Ayat hujan yang dalam ayat hujan itu Allah sertakan keberkatan. Bumi jadi ikhwan, subur. Apa lagi Ibn Katsir kata? Allah keluarkan berkat daripada bumi. Tumbuh-tumbuhan yang tumbuh ni semua ni melimpahkan air susu perahan. Ini mungkin di sebuah zaman dulu. Dia bela unta, bela binatang ternak, jadi ikhwan, perah susu menjadi. Allah Ta'ala perbanyakkan harta dan anak-anak.
Allah jadikan kebun-kebun yang dalamnya macam-macam buah-buahan untuk kita rasa. Mengalirlah di dalam kebun-kebun itu anak-anak sungai. Semua ini jaminan daripada Allah. Tuhan akan mencantikkan kehidupan kita dengan taubat dan istighfar. Imam Sya'bi cerita. Imam Sya'bi, ulama tafsir terkenal. Imam Sya'bi cerita. Best cerita ni diungkap balik oleh Imam Al-Alusi dalam Ruhul Ma'ani dalam topik ayat yang sama. Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar zaman dia hujan tak turun, dia pun bawa rakyat dia pergi memohonlah, minta kepada Allah istisqa, minta hujan turun. Ada orang tanya pada Sayyidina Umar, Umar, kau bawa orang ini semua minta kepada Allah Ta'ala hujan turun? Sebab orang Arab ni ikhwan, orang Arab zaman dululah, dia percaya kepada majadih. Apa kita kata majdah ni? Apa? Bintang. Dia tengok bintang di atas, kalau bintang ni muncul, dia kata hujan akan turun. Dengan begitu confidentnya. Dia sebut majadih. Sayyidina Umar kata pada mereka, Sayyidina Umar kata, ya betul, aku bawa semua orang pergi memohon pada Allah supaya hujan turun, supaya kehidupan kita dipulih balik. Sayyidina Umar kata apa ya ikhwan? Sayyidina Umar kata, kalau kamu ada majadih, aku juga ada majadih. Kalau kamu adalah, kamu tengok ke langit, kamu percaya kata bintang ni keluar, hujan nak turun. Kalau kamu boleh percaya lagu tu, sedangkan percaya lagu tu tak betul, aku pun ada kepercayaan yang betul. Apa dia? Aku percaya dengan istighfar Allah Ta'ala akan pulih kehidupan kita. Subhanallah ikhwan. Saya tak fikirlah ikhwan, Sayyidina Umar ni orang tak kenal dia. Semua orang sebut nama Sayyidina Umar. Tetapi adakah salah satu cara, metod yang dipakai oleh Umar dalam merawat masalah negara, pemimpin kita dah pakai. Sayyidina Umar rawat masalah negara, hujan tak turun ni dengan apa? Membawa rakyat beristighfar kepada Allah. Kalau COVID dah jadi balak, pemimpin kena bawa rakyat beristighfar kepada Allah. Kena pimpin. Dalam negara kita ada ulama. Dalam negara kita ada yang paling tinggi jaga agama. Ada jabatan yang menjaga agama. Ada jabatan yang menjaga soal-soal fatwa. Kena pimpin rakyat bagaimana beristighfar kepada Allah. Mengajar rakyat. Tapi kalau benda lain kita boleh buat, ini kita tak boleh buat. Pasal tu Sayyidina Umar, apa Sayyidina Umar buat? Sayyidina Umar kata, Sayyidina Umar sebut pada rakyat dia, dia baca balik surah Nuh ayat 10 sampai 11. Kenapa aku jadi sebagaimana kamu jadikan kamu punya majadih bintang itu. Kalau kamu tengok bintang tu, kamu percaya hujan nak turun. Umar kata, aku tak percaya lagu tu. Tapi kamu yang percaya. Kalau kamu ada majadih dengan bintang, aku juga ada majadih dengan istighfar. Karena Allah berfirman, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Umar baca balik ayat 10 sampai 12 surah Nuh tadi. Sayyidina Umar kata, Allah berfirman, pohonlah ampun pada Tuhan kamu, pencipta kamu. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya dialah yang suka memberi kemaafan pada kamu. Dengan itu dia akan menurunkan kepada kamu, ke atas kamu, daripada as-sama yusi sama, daripada arah langit ke atas kamu, dia buat turun ayat hujan yang sangat lebat. Sayyidina Umar kata, aku percaya istighfar adalah majadih. Istighfar adalah penyebab kepada turunnya hujan, sebagaimana kamu percaya bintang itu penyebab kepada hujan. Aku percaya istighfar. Pemimpin dunia ikhwan merubat masalah negara dengan kerohanian. Kenapa kita mengambil masa yang begitu lama ikhwan? Dah sampai 5,000 lebih dah kita. Kita belum mengambil langkah yang serius untuk merawat jiwa kita kembali pada Allah Ta'ala dengan memberi dorongan kepada rakyat
Para ulama memimpin rakyat dengan sungguh-sungguh. Antum boleh bayang ikhwan, doa minta hujan macam manakah yang hujan tu boleh turun? Sambil lewat daripada hati. Istighfar yang macam mana? Pasal ayat Quran dah sebut dah tadi, tubu ilallah taubatan nasuha. Kembalilah kamu kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Saya fikir ikhwan, kisah ni bukan satu, bahkan dirakam oleh Imam Qurtubi lagi. Berkenaan dengan cerita yang begitu masyhur, cerita Hasan Basri. Qurtubi cerita balik dalam kitab dia, Hasan Basri cerita tentang orang datang kepada Hasan Basri. Orang bercakap tentang bumi yang gersang, datang pada Hasan Basri mengadu tentang kering, macam manalah tanaman tak menjadi. Apa Hasan Basri kata? Istighfar, minta ampun pada Allah. Orang datang mengadu pada Hasan Basri, masalah apa ikhwan? Masalah anak, kahwin lama anak tak ada. Kata Hasan Basri, istighfar. Orang mengadu pada Hasan Basri, masalah apa? Harta benda rosak. Hasan Basri kata istighfar. Akhirnya orang kata kepada Hasan Basri, wahai Tuan, kami mengadu pada kamu dengan banyak masalah. Kamu suruh kami buat cuma satu benda aja, istighfar. Apa Hasan Basri jawab ikhwan? Hasan Basri jawab apa yang ada dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12. Hasan Basri kata, apa yang aku nak jawab pada kamu? Apa yang aku nak jawab? Kerana masalah kamu telah dijawab oleh Tuhan dalam perkataan dia, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Beristighfarlah kamu pada Tuhan kamu, nescaya dia akan menurunkan daripada langit kepada kamu hujan yang lebat yang tidak memudaratkan. Dia akan membanyakkan kepada kamu harta benda dan anak pinak. Dia akan jadikan untuk kamu kebun-kebun kamu, tanaman-tanaman kamu. Dia akan hidupkan balik sungai-sungai yang berjalan dengan elok di kebun-kebun kamu. Semua ini Tuhan dah jawab sejak zaman Nuh AS. Kenapalah kamu tak beriman pada Allah? Ikhwan, cerita ni ada dalam kitab Tafsir Qurtubi. Maka saya tak fikir para alim ulama kita dalam negara tak tahu riwayat ni. Kita berhadapan dengan musibah. Dengan musibah. Bila nak selesai? Rakyat bertanya, bila nak selesai? Dan tak ada siapa pun boleh jawab, bila boleh selesai? Maka kita boleh kata apa dia? Kembalilah kepada Allah. Berdoa pada Allah. Program-program televisyen lebih banyak mengajak rakyat kepada Allah. Lebih banyak tazkiyah. Cari jalan bertazkiyah kepada rakyat. Rakyat perlu tazkiyah. Macam mana nak bawa, macam mana nak faham musibah ni. Sama ada musibah ni di belakang dia ada hikmah, rahmah, atau di belakang musibah ni menjauhkan kita lagi daripada Allah. Kita boleh mengubah keadaan musibah itu, ikhwan. Sama ada musibah ini, lepas daripada musibah kita mendapat hikmah dan rahmah, kita akan mendapat pemulihan hidup yang lebih baik, ataupun selepas daripada musibah hidup kita lebih teruk. Boleh jadi, ikhwan. Yang nak menentukan tu macam mana sikap kita. Kalau kita hanya tumpukan ubat dalam bentuk vaksin semata-mata, tanpa bawa hati kita bertemu dengan Tuhan, kemungkinan kita berjaya. Ya, kemungkinan kita berjaya. Allah tak pernah menyia-nyiakan usaha hamba dia. Tetapi adakah kejayaan kita itu diberkati oleh Allah? Lepas ni apa pula nak jadi? Kita tutup masjid. Berapa lama orang dah jadi tawa'ati nak sembahyang, tawa'ati nak dengar kuliah, tawa'ati. Bahkan orang sembahyang jemaat pula, speaker khutbah pula tak dengar sekampung. Tak apalah, yang boleh pergi jemaat, pergilah. Tetapi apa salahnya? Hanya masa baca khutbah tu saja. Isi khutbah yang dibaca itu sekampung dengar. 10 minit saja. Tapi itu pun hanya 45 orang yang duduk dalam masjid je dengar. Dalam kampung bukan 45 orang, ikhwan.
Tak apalah yang nak sembahyang 45 orang. Tapi nasihat yang dalam mazhab Syafi'i itu 5 rukun khutbah itu nasihat. Isi tag khutbah. Bagilah sekampung dengar. Buka lah speaker di luar. Korang-korang orang boleh dengar apa nasihat hari ini. Ceritalah tentang maghfirah Tuhan, keampunan Tuhan, nama-nama Tuhan 99. Hurai setiap nama supaya setiap karya boleh pakai dalam berdoa nama tu. Tapi kita tak buat demikian, ikhwan. Kita tak buat. Kita seolah-olah tutup masjid, macam kita tutup hati perut orang berjumpa Tuhan. Masalah kita satu, masalah kita mesyuarat sama kita tak ambil pandangan orang luar. Ini masalah kita. Kita rasa tindakan kita betul. Tutup pintu masjid seolah-olah tutup pintu hati umat kembali pada Tuhan. Umat sampai tak dengar nasihat. Tak dengar nasihat. Beri umat dengar nasihat walaupun dia tak boleh pergi masjid. Sepatutnya corong-corong radio ini, ikhwan, dibanyakkan ceramah-ceramah agama. Kelas tafsir dia, baca hadis dia, kelas al-asma wal husna, nama-nama Tuhan. Time inilah perlu dijaga, perlu dijana kepada hati umat. Umat memerlukan Tuhan. Umat kena bergantung kepada Tuhan. Tapi umat tak tahu cara. Kita tidak bekerja keras untuk membawa hati umat kepada Tuhan. Seperti mana kita telah bekerja keras terhadap SOP ini. Negara bekerja keras untuk mencari vaksin. Memang bekerja keras. Dan Allah akan bagi ganjaran di atas kerja keras itu. Tetapi kita tak bekerja sekeras itu untuk membawa hati kita kepada Tuhan. Ikhwan, tak selesai di situ, ikhwan. Masih ada lagi ayat yang saya akan baca lagi. Allah bercerita tentang apakah manfaat dunia kita dapat dengan istighfar dan taubat ini. Masih ada lagi ayat daripada surah Hud, ayat yang ketiga. Ini dahsyat, ikhwan, perbahasan para ulama kita. Dalam surah Hud lagi ada ayat 52. Dan itu saya akan baca lagi. Dan ada suatu hadis daripada Abdullah bin Abbas. Nabi suruh kita buat amalan ini. Amalan kerohanian ini. Allah Jalla wa'ala akan membuka ruang kepada kita. Ikhwan, saya nak kata sebagai akhirnya, antum masih ingat tak lagi satu ayat-ayat Al-Quran yang dipanggil dengan nama ayat 1000 dinar? Mamak-mamak mesti ingat. Saya mamak, saya ingat. Mau tak ingat. Mamak duk gantung ayat 1000 dinar. Cuba balik dalam suasana PKP ni, cuba muhasabah ayat tu. Ayat itu seolah-olah bagi tahu pada kita tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar. Tapi macam mana nak keluar daripada masalah? Ya. Ayat itu menyatakan ada rezeki yang akan datang kepada kita daripada sumber tak sangka. Soalannya, bagaimana rezeki itu datang? Tidakkah ayat itu berbunyi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja? Itu pangkal ayat. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah bawa dia jalan keluar. Ya ikhwan, boleh tak saya ambil ayat itu sebagai suatu tamrin, sebagai suatu latihan kerohanian kita dalam masalah ni? So kita dah start fikir dah, ikhwan. Hari ni kita dah masuk 17 dah. 16 kan? 16 Jamadil Akhir. Besok 17 Jamadil Akhir. Habis Jamadil Akhir kita masuk Rejab. Lepas tu Sya'ban, lepas tu Ramadan. Umat dah mula risau. Adakah Ramadan tahun ni akan sama nasib dengan Ramadan tahun depan? Tahun sudah. Tarawih di rumah. Memang tarawih di rumah kita boleh buat, tidak ada hal. Tetapi umat akan hilang merasa nikmat Ramadan tu. Ya, kenapa ikhwan? Subhanallah. Umat dah mula risau fikir masa depan kita. Ya, macam mana nak keluar daripada masalah ni? Allah kata, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Allah kata bertakwa pada Allah. Siapa nak kena bertakwa?
kita semua kena bertakwa. Siapa nak membimbing kita ke arah takwa? Siapa nak memberi arahan kepada takwa? Siapa nak bagi solusi kepada takwa? Siapa yang nak merangsangkan takwa kita? Televisyen, radio, arahan-arahan daripada atasan, ini datang daripada mana, ikhwan? Adakah takwa itu hanya daripada diri kita tanpa ada rangsangan daripada atasan? Televisyen tidak merangsang takwa, radio tidak merangsang takwa. Sembahyang Jumaat yang dibuat di masjid-masjid, walaupun dihadkan kepada jumlah orang tertentu, tidak ada hal, it's okay, rakyat mengikut SOP. Tapi adakah salah kepada rakyat nak dengar isi khutbah hari Jumaat itu? Rumah yang dekat-dekat, kita ada masjid cantik, keliling ada rumah-rumah flat, ada kondo-kondo, ada apartmen-apartmen. Salahkah tempoh 10 minit orang di masjid sana sembahyang, kami di luar ni dapat dengar isi khutbah? Salahkah? Adakah dengan kami dengar isi khutbah itu kami kena COVID? Hanya boleh azan saja pakai speaker luar, kamat pakai speaker dalam, suara imam pakai speaker dalam. Itu kami faham. Azan pakai speaker luar, kami faham. Kamat pakai speaker dalam, kami faham. Tapi isi khutbah hari Jumaat, salahkah kami dengar? Salahkah kami dengar? Jadi haramkah kami dengar? Berdosa besarkah kami dengar? Kami dihukum sampai tak dibenarkan mendengar nasihat agama. Dahlah kami tak dibenarkan pergi masjid. Kami taat kepada SOP, tapi hati kami tak dirawat. Benarkahlah pembesak suara itu bergema di luar flat dengar, rumah kampung-kampung dengar 10 minit saja? Sekurang-kurangnya ada doa dibaca, orang kampung boleh mengaminkan daripada rumah dekat-dekat tu. Takkan itu pun nak dianggap mengganggu ketenteraman orang? Bukan tengah malam, siang. Siapa yang nak merangsang kepada takwa ni, ikhwan? So dia kena start, kita start dengan diri kita. Tapi bagi sebuah negara, di mana nak start? Pemimpin kena start, ulama kena start. Kerana Allah kata, man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. InsyaAllah ikhwan, masih ada banyak lagi ayat kita nak berbincang. Semoga Allah memberkati saya, semoga Allah membimbing saya, menegur saya, mengakhlakkan saya, mengadabkan saya, dan Allah merahmati kita semua dengan rahmat yang wasi'ah, yang luas, dunia dan akhirat. Saya mendoakan kebaikan kepada saya dan kebaikan pada saudara-saudara saya di luar sana. Semoga Allah memberi kepada kita keafiatan, kesejahteraan dunia dan akhirat. Wa ila liqa ikhwan, hayakumullah, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika.